Dijemput perwakilan DBN 45 Simapulai untuk membentangkan usul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh ahli keluarga baginda dan para sahabat yang dimuliakan. Yang berbahagia Tuan Timbalan Speaker, berdirinya saya pada hari ini adalah mewakili Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan NGO Dewan Belia Negeri Perak untuk membawa usul yang bertajuk mewujudkan hub perkembangan autism, penjagaan dan pemulihan golongan autism di negeri Perak. Yang berbahagia Tuan Timbalan Speaker, terlebih dahulu marilah sama-sama kita menzahirkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia dan rahmatnya membolehkan kita dapat berkumpul pada hari ini di Dewan yang cukup mulia untuk membincangkan buah fikiran, isi hati serta keluh resah belia berkenaan isu-isu semasa di Perak. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Kerajaan Negeri Perak atas komitmen dan kejayaan melaksanakan Dewan Belia yang ketiga Perak Darul Ridwan pada hari yang indah permai ini. Inisiatif ini menunjukkan bahawa kerajaan negeri sentiasa terbuka terhadap pandangan dan idea yang datang dari golongan belia. Saya berharap agar usul yang akan dibentangkan pada hari ini mendapat perhatian dan pertimbangan untuk dilaksanakan. Umum mengetahui bahawa sudah 2 tahun negara kita melaksanakan pelbagai bentuk Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, kini diberi nama PPN atau Pelan Pemulihan Negara untuk menangani wabak COVID-19. Sepanjang tempoh ini saya yakin Kerajaan Persekutuan juga Kerajaan Negeri akan terus melakukan apa sahaja yang diperlukan bagi menjamin kesejahteraan rakyat, memastikan kelangsungan perniagaan dan menyokong pemulihan ekonomi. Yang berbahagia Tuan Timbalan Speaker dan Sidang Perwakilan, setiap kanak-kanak yang dilahirkan ke dunia ini mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang tersendiri. Walau bagaimanapun, terdapat kanak-kanak yang dilahirkan dengan ketidakupayaan dalam beberapa aspek. Antara kategori ketidakupayaan tersebut ialah kanak-kanak dengan izin Autism Spectrum Disorder ASD. Autism merupakan ketidakupayaan perkembangan yang secara signifikan yang mempengaruhi komunikasi lisan dan bukan lisan serta interaksi sosial. Ketidakupayaan yang dimiliki oleh kanak-kanak tersebut bukan penghalang untuk mereka menikmati kehidupan dan mengalami keseronokan berada dalam alam kanak-kanak seperti kanak-kanak normal yang lain. Pusat Pengawalan Penyakit CDC di Amerika Syarikat mentarifkan bahawasanya 1 daripada 68 bayi yang baru lahir menghidapi spektrum autism dan tingkah laku berkaitan. Manakala dengan izin The National Autism Society of Malaysia, NASOM, menganggarkan terdapat lebih kurang 9,000 kanak-kanak di Malaysia dilahirkan menghidapi ASD setiap tahun. Kewujudan kanak-kanak autism dalam kelompok masyarakat merupakan sesuatu yang perlu diraikan, bukan sesuatu untuk disisihkan. Statistik menyatakan bahawa di negeri Perak, peratusan golongan autism yang tertinggi adalah di daerah Kinta sebanyak 45%, diikuti dengan daerah Larut, Matang dan Selama sebanyak 24.1%, daerah Manjung sebanyak 13.2% dan daerah Batam Padang di 10.3%. Penerimaan masyarakat dan persepsi yang positif yang diberikan oleh masyarakat mampu menjadi nilai tambah kepada perkembangan positif kanak-kanak autism. Saya yakin dan percaya, jika masyarakat memberikan stigma yang positif, semestinya akan mendorong ibu bapa untuk membesarkan anak-anak autism mereka dengan baik, tanpa merasakan tekanan yang hebat dan juga rasa rendah diri yang menebar apabila berhadapan dengan masyarakat. Dalam senario ini, kefahaman dan kesedaran masyarakat yang rendah terhadap perkembangan spektrum autism telah menyebabkan kurangnya perhatian dan layanan terhadap golongan autism, khususnya di negeri Perak. Kefahaman dan kesedaran masyarakat yang rendah adalah merupakan faktor utama kepada kejatuhan motivasi diri dalam kalangan ibu bapa yang mempunyai anak autistik. Layanan masyarakat terhadap ibu bapa bagi kanak-kanak autism sering bersifat memerli dan menyisihkan yang boleh menyebabkan tekanan dalam diri ibu bapa tersebut. Selain itu, faktor yang menyumbang kepada sikap dan persepsi masyarakat terhadap golongan autism yang bersifat negatif adalah disebabkan oleh kekurangan pengetahuan dan kefahaman masyarakat terhadap keperluan dan masalah anak-anak autism itu sendiri. Dalam sektor pendidikan, di negeri Perak, statistik menyatakan bahawa terdapat 1,356 bilangan pelajar pendidikan khas autism dan daripada jumlah itu, terdapat 1,198 pelajar yang bersama program pendidikan khas integrasi PPKI. Walaupun masyarakat kini kerap mendengar mengenai autism, namun masih ramai yang tidak memahami ciri-ciri kanak-kanak dengan izin Autism Spectrum Disorder yang sebenar. Justru kesedaran masyarakat dan kecekapan ibu bapa dan guru dalam menangani sindrom ASD ini perlu dititikberatkan daripada pelbagai sudut secara terperinci agar kewujudan kanak-kanak autism ini lebih terbela seperti kanak-kanak yang lain. Keseluruhannya, sikap,
pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap golongan autism merupakan elemen yang dapat menyumbang kepada kekuatan dan ketahanan emosi ibu bapa kanak-kanak autism serta perkembangan positif kanak-kanak tersebut. Yang berbahagia Tuan Timbalan Speaker, memahami bahawa sebenarnya autism adalah kecelaruan yang berlaku secara lahiriah yang terjadi bersama bayi yang dikandung. Kesan kecelaruan neuro ini menyebabkan seorang yang mempunyai autism menghadapi masalah berkaitan sensori, komunikasi dan sosial. Apabila disebut sebagai spektrum, bermakna antara satu insan autism dengan yang lain terdapat ciri autistik yang berbeza. Jadi kita tak boleh samakan mereka dengan ciri kecelaruan lain seperti sindrom Down, kelewatan pembangunan global GDD, gangguan tumpuan dan hyperaktif ADHD, disleksia dan sebagainya. Kurangnya pengetahuan terhadap perkembangan dan penjagaan golongan autism pada hari ini perlu diambil perhatian. Kajian daripada dengan izin Centers for Disease Control and Prevention 2013 menyatakan bahawa autism pada kanak-kanak boleh berlaku kepada bayi seawal usia 12 bulan atau pada awal kelahiran jika gangguan perkembangan adalah sangat serius. Bagi kes yang lain, setengah kanak-kanak mungkin mengalami perkembangan tumbuh-besaran dan neurologi yang normal untuk beberapa bulan atau tahun, namun mengalami kemerosotan semasa mereka membesar. Selain itu, kita perlu memahami betapa terasa peritnya ibu bapa yang memikul tanggungjawab dalam mendidik anak syurga yang mengalami autism. Lebih sukar apabila reaksi agresif ataupun dengan izin tantrum anak ini kadang-kadang muncul tiba-tiba dan berlaku di tempat awam pasti mengundang rasa kurang selesa dan salah faham dalam khalayak umum. Suatu perkara yang merisaukan di mana pendidikan ibu bapa dengan izin parenting education terhadap penjagaan anak autism yang masih rendah di kalangan masyarakat dan ibu bapa. Ibu bapa hendaklah mempunyai pengetahuan umum berkenaan dengan masalah autism terhadap cara untuk menguruskan dan berkomunikasi dengan mereka. Ianya bagi mengelakkan sebarang penindasan atau salah faham berlaku kepada kanak-kanak tersebut. Sehubungan dengan itu, ibu bapa merupakan sokongan sosial yang paling utama buat kanak-kanak sepanjang melalui proses pembesarannya. Kemahiran pengurusan emosi dalam kalangan ibu bapa menjadi sebahagian elemen penting bagi menguruskan anak autism memandangkan keperluan mereka berbeza mengikut usia. Walaupun berhadapan ketidakseimbangan perasaan, gagal berfikir secara sempurna, namun keperluan psikologi dan biologi kanak-kanak ini seperti individu normal. Kajian daripada pakar sekretariat kanak-kanak Jabatan Sekretari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM, Prof. Madya Dr. Hamidin Awang pernah berkata bahawa anak autism bersifat kompleks. Menjadi tanggungjawab ibu bapa memahami situasi mereka bermula pada peringkat kanak-kanak hingga dewasa. Kegelisahan di kalangan masyarakat tercetus apabila melihat masih ramai ibu bapa yang berada dalam penafian untuk menerima keadaan anak-anak yang mempunyai masalah ketidakupayaan. Dalam pada itu, sistem sokongan daripada masyarakat dan kerajaan yang masih rendah dalam merencatkan lagi perkembangan golongan autism terhadap terapi dan pendidikan mereka sewaktu pandemik COVID-19. Sehubungan dengan itu, sistem sokongan yang baik perlu dipraktikkan oleh masyarakat dan kerajaan. Statistik daripada Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan bahawa di negeri Perak terdapat 2 sekolah pendidikan khas di peringkat sekolah rendah, 3 sekolah pendidikan khas integrasi di peringkat sekolah rendah, 133 sekolah pendidikan khas integrasi bersama program pendidikan inklusif di peringkat sekolah rendah dan 83 sekolah di peringkat sekolah menengah. Tambahan pula terdapat sekolah yang melaksanakan program pendidikan inklusif tanpa program pendidikan khas integrasi sebanyak 233 sekolah di peringkat sekolah rendah dan 118 sekolah di peringkat sekolah menengah. Di saat wabak COVID-19 yang masih menular, anak-anak istimewa ini terpaksa menghadapi dan menghadiri kelas mereka secara dalam talian. Ini menjadi tugas yang sangat sukar kepada para ibu bapa untuk memastikan bahawa anak autism mereka menghadiri kelas-kelas tersebut walaupun semestinya mereka tidak dapat fokus dan memberi perhatian sepenuhnya dalam kelas kerana ketidakupayaan mereka yang tersendiri. Anak-anak autism ini memerlukan aktiviti ulangan dengan izin repetition, generalisasi dan aplikasi dengan izin application untuk mendalami apa yang telah mereka pelajari di kelas pendidikan khas PPKI. Sekiranya semua rutin mereka terhenti serta-merta, dalam jangka masa yang lama, guru, ibu bapa dan anak autism akan menghadapi kesulitan memulakannya apabila tempoh PKP tamat. Kesabaran dan tolak ansur di antara ahli keluarga dan adik-beradik anak autism adalah sangat penting di waktu mencabar ini. Hal ini bukan satu perkara yang remeh. Tidak boleh dinafikan bahawa negeri Perak mempunyai kekurangan akses pendidikan serta kekurangan pusat atau kelas perkembangan dan jagaan anak-anak autism. Di negeri Perak terdapat hanya sebuah pusat perkembangan autism iaitu Pusat Pendidikan Autism Ipoh yang dikawal selia dan bernaung di bawah NASUM. Sehubungan dengan itu, terdapat juga hanya sebuah persatuan dan atau NGO yang berfokus kepada memperjuangkan hak-hak golongan autism iaitu Persatuan Penggerak Kesedaran Autism Perak atau lebih dikenali sebagai Autism Rangers Perak. Yang berbahagia Tuan Timbalan Speaker dan sidang perwakilan yang dihormati sekalian. Dalam usaha untuk menyelesaikan masalah yang telah dinyatakan sebentar tadi, sistem sokongan, kemudahan dan fasiliti yang baik juga bakal menjadi penyumbang kejayaannya. Di negeri Perak, pusat serta kemudahan sedia ada, seperti Pusat Pendidikan Autism di Ipoh sahaja tidak mencukupi untuk menampung segala terapi dan pendidikan terhadap perkembangan dan penjagaan golongan autism di negeri Perak secara menyeluruh.
Dalam pada itu, Pusat Pendidikan Autism di Ipoh yang dikawal Selian dan bernaung di bawah NASUM juga memperuntukkan bayaran bulanan sebanyak RM500 kepada mereka yang ingin menghantar anak-anak autism mereka. Kita mengetahui, ibu bapa yang kurang berkemampuan akan menghadapi masalah terhadap kos pembayaran. Oleh itu, ia menjadi suatu perkara yang merisaukan di mana hanya keluarga yang berkemampuan sahaja dapat menyediakan pendidikan dan terapi yang lebih untuk anak autism mereka. Apakah nasib keluarga yang tidak berkemampuan? Mereka juga perlu diberikan ruang dan peluang untuk memberi yang terbaik untuk anak-anak autism. Saya tidak nafikan bahawa pelbagai program kesedaran kepada golongan autism pernah dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Perak bersama agensi-agensi yang berkaitan seperti JKM, JKN, NASUM dan sebagainya. Persatuan Penggerak Kesedaran Autism Perak juga telah mengadakan pelbagai program yang dihaskan untuk golongan autism seperti kelas renang, memanah dan menunggang kuda. Untuk pengetahuan semua, ketiga-tiga permainan ini merupakan salah satu daripada teknik untuk memberikan perkembangan positif terhadap fokus dan sensori golongan autism. Namun, persoalan saya pada hari ini, adakah sebuah pusat pendidikan dan jagaan golongan autism dapat menyelesaikan masalah penjagaan dan pemulihan terhadap perkembangan pendidikan dan terapi golongan autism di negeri Perak? Yang berbahagia Tuan Timbalan Speaker dan sidang perwakilan sekalian, melalui asas-asas perkara yang telah dibentangkan sebentar tadi, maka jawatan kuasa kami dengan rendah hati ingin memberikan cadangan usul agar hub perkembangan golongan autism dapat diwujudkan dan dibangunkan sebagai hub penjagaan dan pemulihan golongan autism di negeri Perak. Hub perkembangan autism ini boleh dilaksanakan melalui pengambilalihan, kemudahan, ruang atau tanah kerajaan negeri yang terbiar bagi tujuan pembangunan hub ini. Dalam hal ini, segala kemudahan, ruang dan tanah yang akan menjadi hub tersebut kekal milik kerajaan negeri. Namun pengendalian akan diberikan kepada Persatuan Penggerak Kesedaran Autism Perak dengan penglibatan Majlis Belia Negeri maupun daerah dan pelajar graduan pendidikan khas dan sekretariat kanak-kanak dengan diselia oleh agensi-agensi kerajaan yang berkaitan. Hub ini akan diwujudkan sebagai one-stop center yang dihaskan untuk penjagaan, perkembangan dan pendidikan golongan autism. Hub ini akan didirikan meliputi komponen terdiri daripada ruang kelas, bilik aktiviti, bilik seminar, bilik indoor games, dewan, padang, kantin, surau dan banyak lagi. Sebagai permulaan, kami mencadangkan usaha mewujudkan dan membangunkan hub perkembangan autism ini dimulakan di Ipoh dalam daerah Kinta memandangkan terdapat premis-premis, kemudahan-kemudahan, aset-aset serta tanah-tanah yang dikenal pasti dapat menjadi contoh pelaksanaan usul ini. Tambahan pula di daerah Kinta merupakan antara daerah yang mempunyai peratusan golongan autism tertinggi di negeri Perak mengikut statistik daripada JKM. Sekiranya hub ini menjadi perhatian dan mendapat sokongan masyarakat setempat terhadap usaha dalam meneruskan penjagaan dan pemulihan golongan autism di negeri Perak, kami juga mencadangkan agar hub ini diperluaskan ke setiap daerah supaya golongan autism di daerah-daerah lain juga mendapat keistimewaan yang sama. Sehubungan dengan itu, dalam memastikan keturusan, sustainability, ketulusan dengan izin transparansi dan integriti dalam urus tadbir yang baik, laporan tahunan perlu disediakan dan akan diaudit secara dalaman dan luaran. Pihak Sekretariat Pembangunan Wanita dan Masyarakat Negeri Perak dan JKM Negeri Perak akan menjadi pemantau mewakili Kerajaan Negeri Perak dalam memastikan segala proses dan urus tadbir berjalan dengan licin sekaligus dapat memberi kesinambungan kepada peranan NGO dalam memainkan peranan membangunkan masyarakat setempat. Yang berbahagia Tuan Timbalan Speaker, dalam usaha menyuntik kesedaran dan kefahaman masyarakat terhadap perkembangan spektrum autism, kami juga ingin memberikan fokus kepada 3 cadangan program yang boleh dilaksanakan di bawah Kerajaan Negeri dan hub perkembangan autism tersebut. Yang pertama, menjayakan program dan memberi informasi dengan izin sharing session daripada pakar sekretariat kanak-kanak kepada pasangan ibu bapa muda. Program ini dapat memberikan peluang kepada pihak berwajib untuk mengadakan sesi perkongsian mengenai sindrom serta kesedaran penjagaan anak autistik kepada pasangan ibu bapa muda. Dengan ini, pasangan ibu bapa muda mendapat maklumat dan ilmu persediaan jika anak mereka mempunyai ciri autistik dan tanda awal autism. Kedua, menyediakan seminar pendidikan anak autism kepada ibu bapa yang mempunyai anak autism di seluruh daerah negeri Perak. Kelas khas terhadap pendidikan anak autism wajar diadakan kepada para ibu bapa supaya mereka lebih terbuka dan faham mengenai spektrum autism kanak-kanak. Usaha ini dapat meningkatkan lagi pendidikan ibu bapa terhadap penjagaan anak autism. Situasi yang merisaukan jika pendidikan ibu bapa yang masih rendah mengenai spektrum autism kanak-kanak, semestinya ibu bapa yang berhadapan dengan pandangan serong masyarakat ini terus mengalami tekanan dan kemurungan kerana sering menjadi bahan kritikan dan disisihkan dalam struktur sosial. Kerajaan negeri yang ketiga, kerajaan negeri menjayakan program Care for Autism bersama JKN dan JPN melibat samakan pelajar graduan pendidikan khas dan sekretariat kanak-kanak. Cadangan program ini adalah untuk menyediakan terapi dan pendidikan yang percuma kepada keluarga autism yang selayaknya. Program ini dapat membantu keluarga dalam lingkungan B40 yang mempunyai anak autism untuk memastikan bahawa perkembangan autism mereka sentiasa positif dan menerima sistem sokongan kerajaan yang sewajarnya. Usaha sama ini juga dapat memberikan peluang kepada pelajar graduan pendidikan khas dan sekretariat kanak-kanak untuk terlibat sama sebagai sukarelawan
sukarelawan dalam menjayakan program ini bersama agensi yang berkaitan. Yang berbahagia Tuan Timbalan Speaker, secara kesimpulannya perlu ditekankan bahawa seorang yang mengalami autism mempunyai spektrum yang berbeza dan membesarkan anak autism merupakan satu cabaran yang besar bagi ibu bapa kerana ia mempengaruhi keseluruhan unit keluarga. Golongan autism yang kurangnya perhatian dan layanan akan mengalami kemurungan kesan daripada tekanan dan beban yang berterusan. Konflik yang dihadapi oleh mereka diburukkan lagi apabila masyarakat tidak memberikan sokongan tetapi berterusan memberikan tanggapan negatif. Maka dengan ini saya mencadangkan usul yang bertajuk mewujudkan hub perkembangan autism, penjagaan dan pemulihan golongan autism di negeri Perak. Saya mohon mencadang sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.